pengunjung. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan dengan pembentangan manifesto Teluk Air Tawar daripada saya, calon nombor 1, saya akan menawarkan 7 tawaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memilih saya sebagai wakil rakyat tuan-tuan puan-puan di dalam Teluk Air Tawar ini. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyatakan rasa terima kasih saya kepada pimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional kerana telah memberi mandat kepada saya untuk menjadi calon mewakili Pakatan Harapan dalam mempertahankan kerusi di DUN Teluk Air Tawar ini. Jadi dengan kesepaduan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, kita akan masuk dalam pilihan raya ini sebagai gabungan perpaduan, dan insya-Allah seperti mana yang telah dinyatakan oleh saudara Saifullah sebentar tadi, kita bakal membentuk kerajaan perpaduan dan kita di Teluk Air Tawar ni akan mendapat begitu banyak limpahan nikmat dan juga pembangunan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di peringkat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita ada 50 manifesto daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak apalah, dia tu kerajaan negeri kan, dia besar. Tapi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau bagi banyak. Saya hanya akan tawarkan 7 tawaran sebagai wakil rakyat tuan-tuan dan puan-puan di Teluk Air Tawar ini. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengambil kesempatan di sini untuk kita sama-sama berkongsi informasi tentang Teluk Air Tawar. Mungkin kita yang duduk di Teluk Air Tawar ni tak tahu pun demografiknya, geografinya dan apa sebenarnya info-info yang terdapat dalam Teluk Air Tawar. Yang pertama, kita pun tahu Teluk Air Tawar adalah sebahagian daripada jajaran seberang Perai Utara yang merangkumi Parlimen Kepala Batas, Tasik Gelugur dan juga Permatang Pauh. Dan Teluk Air, kalau nak sebelah tak ada pointer. Dan kita ni sangat bertuah kerana jajaran Teluk Air Tawar ini terletak di kawasan yang ada kawasan pantai dan juga ada kawasan pertanian. Ini tuan-tuan, keluasan kita dalam Teluk Air Tawar tak besar mana pun. Kita hanya merangkumi 1.1805 hektar persegi kawasan dalam Teluk Air Tawar. Dan penduduknya di Teluk Air Tawar ni tuan-tuan dan puan-puan hanya berjumlah 29,830 orang. Dan daripada jumlah ini hanya 24,000 yang layak untuk mengundi. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pengundi dalam DUN Teluk Air Tawar ni, keluarlah beramai-ramai pada 12 hari bulan ini. Pastikan peratusan mengundi kita naik sehingga 80 ke 90% untuk kita menunjukkan bahawa itulah keputusan yang mewakili keseluruhan rakyat-rakyat dan penduduk-penduduk dalam DUN Teluk Air Tawar ni. Dan kita boleh lihat di sini demografi kita ada kemajukan. Kita ada orang Melayu Bumiputera berjumlah 63%. Kita ada orang daripada masyarakat Tionghoa sebanyak 27%. Dan kita ada juga masyarakat India yang hampir mencecah 10%. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kawasan kita. Dia adalah kawasan yang bersempadan dengan DUN Penaga, bersempadan dengan DUN Sungai Dua dan bersempadan dengan DUN Sungai Puyuh. Kan, cantik kawasannya. Merangkumi beberapa PDM kat sini. Dan saya ingin memperkenalkan, kalau saya sebagai wakil rakyat di sini, kita ada beberapa zon sebenarnya dalam DUN Teluk Air Tawar ni. Yang pertama, kita ada the main zone, iaitu kita ada satu jalan utama yang menjadi anchor to the Teluk Air Tawar people. You see this road? Jalan Bagan Ajam, Jalan Teluk Air Tawar and Jalan Batuworth. This is our main road yang tuan-tuan hari-hari lalu hantar anak pergi sekolah terpaksa ni lah, this is the road.
yang kita terpaksa menghadapi kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di stretch 6 km. Imagine tuan-tuan, insya-Allah sekiranya kita berjaya menjadi wakil rakyat, saya ingin anjurkan satu larian Teluk Air Tawar untuk kita ajak lebih ramai orang datang berkunjung di Teluk Air Tawar dan menjadikan ini sebahagian daripada spot untuk acara sukan di negara kita, insya-Allah. Selain kita ada larian jambatan, kita akan adakan larian Teluk Air Tawar. 6 km saja tuan-tuan, tak jauh pun. 30 minit boleh selesai, betul? Alright. Seterusnya, dalam Teluk Air Tawar ni kita ada zon yang kita kenali sebagai sawah padi dan kampung warisan. Di mana tuan-tuan? Kita ada 4 kampung warisan. Permatang Binjai, Permatang Tok Gelam, Pekan Darat dan Gelung Bubuk. Inilah merupakan kawasan tradisi orang Melayu yang mana kebanyakan mereka menjalankan sama ada menjadi pesawah maupun menjadi mereka yang bercucuk tanam. Jadi mereka inilah yang majoritinya orang Melayu yang masih tinggal di kampung-kampung tradisi, dan mereka ini perlu kita bantu untuk pastikan kita dapat tingkatkan ekonomi mereka walaupun mereka tinggal di kampung halaman. Seterusnya tuan-tuan, kita ada zon perumahan. Dalam zon Teluk Air Tawar kita ada 14 taman perumahan, betul? Mesti tuan-tuan pun tak tahu. Okey. Kita ada 14. Kita ada Taman Robina, kita ada Taman Senangan, Taman Wira. This is Taman Wira, kan? Betul. Kita ada Taman Perkasa. Siapa Taman Perkasa angkat tangan? Geng Danny. And then kita pun ada kawasan perumahan di kawasan yang sana, kan? Okey. So ini adalah orang kata apa, jajaran yang ada dalam Teluk Air Tawar yang kita sebagai penduduk dan juga wakil rakyat perlu tahu macam mana kita nak attend, macam mana kita nak address isu-isu yang melanda di kawasan-kawasan tersebut. Seterusnya kita ada zon komersial. Tuan-tuan, kita dalam Teluk Air Tawar ni kita ada lebih kurang 16 kedai runcit tadika swasta, tapi ni saya tak sure betul tak betul. Betul ke kedai Dobi tak ada? Betul ke tak ada? Ada. Ni pejabat tanah ni tak betul ni. Nanti kita buat update. But all in, kita pun ada farmasi 5. Berkemungkinan kenapa kita dah ada farmasi ni, berkemungkinan sebab farmasi ada lah, maka kita tak ada lagi klinik kesihatan. Tapi tak apa, insya-Allah dengan ada orang kata kerjasama yang erat sebagai kerajaan perpaduan di peringkat negeri dan juga pusat, kita boleh bawa lebih banyak kemudahan asas dalam Dun Teluk Air Tawar ni. Boleh? Alright, next. This is an interesting thing. Di dalam Teluk Air Tawar, kita ada zon hutan paya bakau. No, hujung sana tu. Di kawasan Sungai Abdul. Betul? Ini juga merupakan kawasan yang sangat menarik. Kerana kalau kita bangunkan, kita jadikan kawasan yang orang kata menjadi tumpuan pelancong, dia akan menarik limpahan ekonomi kepada penduduk-penduduk di sekitar Bagan Belat dan juga mungkin Pekanbaru dan juga Sungai Abdul, ya. Okey, kita juga ada zon nelayan, betul? Kita ada 2, satu di Bagan Belat, Sungai Abdul, dan juga kita ada satu di Bagan Ajam, Kampung Contoh. Dan mereka mempunyai isu-isu yang perlu kita tangani sebagai contoh dari segi rumah tanah pajakan ataupun dari segi kawasan untuk dia keluar ke laut yang kedalaman dia makin lama makin cantik. Jadi ini antara benda yang sebagai seorang wakil rakyat saya harus mengambil peranan untuk menjadi jambatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada pentadbiran kerajaan negeri maupun kepada pihak berkuasa tempatan, supaya isu-isu tempatan ini kita dapat selesaikan dengan baik dan tuan-tuan dapat hidup aman dan harmoni dalam Dun Teluk Air Tawar, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita juga ada zon rekreasi dan tanah lapang. Ya. Kita ada a very nice Robina Park kat sini je, kan? Betul? Where almost kalau weekend, esok especially hari Sabtu dan Ahad, pagi-pagi kita akan ada orang jogging, ada orang datang
nak rasa angin pagi dan sebagainya. Okey? Dan ini merupakan satu tarikan yang mungkin orang di luar sana tak tahu pun pasal Dun Teluk Tawak ni. Baik. Kalau kita tengok dari segi dia punya keperluan asas, dari segi untuk orang kata benda-benda yang untuk buat aktiviti ya. Kita masih tak ada padang bola lagi tuan-tuan dan puan-puan. Padang bola sekolah ada lah. Ni padang bola awam. Okey? Right. Dan of course, yang inilah yang menjadi orang kata agenda utama saya sekiranya menjadi wakil rakyat tuan-tuan. Kita dalam Teluk Tawak ni, minta maaf cakap, pejabat pos belum ada, balai bomba belum ada, klinik kesihatan belum ada, bank lah patah lagi belum ada. Jadi sekiranya saya terpilih sebagai wakil rakyat di Dun Teluk Tawak ni, insya-Allah dengan ada kesepaduan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, insya-Allah banyak peruntukan daripada persekutuan dapat kita bawa masuk, banyak tanah-tanah persekutuan yang dapat kita ambil untuk jadikan lebih banyak ya kemudahan-kemudahan asas yang dapat kita sediakan kepada tuan-tuan dan rakyat-rakyat dalam Dun Teluk Tawak. Seronok tak dengar ni? Seronok tak? Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini visi saya sebagai seorang wakil rakyat. Saya ingin mengubah Teluk Air Tawar menjadi sebuah destinasi unggul. Kita tak mau jadikan Teluk Tawar hanya jadi laluan. Daripada Bagan Ajam, orang nak pergi Kepala Batah. Kita nak jadikan Teluk Tawar sebagai tempat orang singgah, tempat orang hidup, tempat orang hidup harmoni. Dan akhirnya kita nak jadi penduduk yang sentiasa memelihara alam sekitar di Teluk Tawar ni. Dan untuk melakukan itu, inilah misi yang kita akan bawa sebagai wakil rakyat di sini. Saya ingin membangunkan Teluk Tawar menerusi pembangunan pertanian, keilmuan akademik. Kita nak angkat martabat wanita-wanita Teluk Tawak. Tepuk sikit. Kita nak angkat anak-anak muda, perkasakan mereka. Kita nak sediakan kawasan rekreasi kepada penduduk-penduduk Teluk Tawak. Kita nak sediakan kemudahan asas. Dan akhirnya, kita nak jana lebih banyak ekonomi dalam Dun Teluk Tawak ni, supaya limpahan itu akan memberi kesejahteraan hidup kepada semua penduduk dalam Dun Teluk Tawak. Jadi, untuk melaksanakan misi ini, saya mempersembahkan alright. Tuan-tuan dan puan-puan, 7 tawaran manifesto Mohsin 4080. Baik, yang pertama, yang pertama, tani tuan-tuan. Dalam Teluk Tawak. Cepat sangat. Okey. Tani tuan-tuan. Yang pertama, tani. Okey, sambil-sambil tu pihak urus kita akan mengedarkan pamflet tawaran kita. Apa yang kita nak buat dengan tani? Kita nak menjadikan Teluk Tawar sebagai pusat pengeluaran padi utama bagi SPU, Rantau Utara Pulau Pinang, SPU. Kita tahu, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, yang mengeluarkan padi yang terbaik dalam negara bukan lagi jelapang padi di Kedah, tapi kita tuan-tuan di Pulau Pinang. Dan saya yakin dan percaya, kawasan di Pekan Darat tu, kawasan di zon pertanian tu antara penyumbang kepada pengeluaran padi yang tertinggi dalam negara kita. Okey, itu T yang pertama. Seterusnya, you need to take picture first. Okey. A, akademik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin dan percaya, bukan hanya orang Melayu, bukan hanya orang Cina dan India yang hendak meletakkan asas akademik sebagai dia punya asas untuk kejayaan. Jadi sebagai wakil rakyat, saya ingin memastikan anak-anak dalam Dun Teluk Tawar tidak
mengalami keciciran akademik. Kita akan pastikan dalam tempoh kita kecelaruan ketika COVID hari itu, banyak anak-anak kita yang tak dapat pelajaran dengan baik. Jadi kami akan menyediakan satu akademi ataupun mewujudkan satu pusat tuition rakyat yang memberi fokus untuk meningkatkan minat belajar di kalangan pelajar sekolah. Dan untuk melaksanakan ini, kita akan mengadakan satu yang kita panggil sebagai Akademi Tuition Rakyat. InsyaAllah, atau secara ringkasnya atur. Kita akan atur gerak secepat mungkin dan kita akan gerakkan supaya manfaat ini dan kita gerakkan supaya anak-anak dalam Dun Telaak Tawak ini akan mendapat segala bentuk pendidikan itu insyaAllah. Okey, seterusnya W. Apa itu W? Ya, kita memberi fokus kepada wanita-wanita dalam Dun Telaak Tawak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kita tahu wanita adalah tunjang kepada segala bentuk kehidupan seharian. Betul tak betul? Ha? Kalau tak ada yang masak nasi lemak pagi-pagi, tak ada lah orang yang pergi bertani ataupun pergi ke sawah. Ya? Kalau tak ada yang menyediakan baju anak-anak sekolah, maka tak ada lah ibu bapa nak bawa. Tak ada lah bapa nak bawa anak dia pergi sekolah. Jadi kita perlu memberi satu penekanan kepada wanita-wanita dalam Telaak Tawak ini dengan kita empower mereka. Kita memberdayakan mereka. Boleh? Apa yang kita akan lakukan adalah kita akan mengadakan lebih banyak kelas-kelas intensif kemandirian ekonomi supaya golongan suri rumah dan juga golongan ibu tunggal ataupun mereka yang tercicir daripada peluang pekerjaan dapat melakukan ataupun membina skill-skill tertentu supaya mereka dapat mendapat menjana pendapatan. Sebagai contoh, kita akan sediakan kelas-kelas menjahit ataupun bakery, pembungkusan ataupun mereka yang dapat membuat data entry sehingga mereka boleh mendapat pendapatan daripada kerja-kerja yang dilaksanakan. Okey. W selesai. Kita teruskan dengan A yang seterusnya. Anak muda, the youth. Inilah kita punya aset akan datang. Dan saya sebagai wakil rakyat sekiranya terpilih memberi jaminan saya nak angkat anak-anak muda dalam Dun Telaak Tawak ni supaya mereka menjadi orang yang ada jati diri. Mereka boleh bina self-esteem. Mereka percaya pada diri sendiri. Mereka dapat sama-sama bantu untuk sama-sama cari kerja sesama mereka. Dan akhirnya mereka menjadi tonggak ataupun mereka menjadi orang yang menggerakkan semua fasiliti-fasiliti sukan yang kita akan bangunkan dalam Dun Telaak Tawak ni. Mana anak muda ni? Anak muda tak dengar suara langsung? Tengah kempen. Baik. Dan Alhamdulillah, dua hari lepas saya telah bertemu dengan anak-anak muda dan kita mendengar sendiri keluhan-keluhan mereka dan hasil daripada apa yang mereka nak adalah satu peluang pekerjaan. Mereka nak jumpa wakil rakyat tiap-tiap bulan. Boleh? Mai. Kan? Mereka nak bantuan dari segi keusahawanan. Mereka nak didedahkan dengan Islamic Digital Economy. InsyaAllah, itulah salah satu daripada agenda yang saya nak bawa kepada orang di dalam Dun Telaak Tawak ni. Memang juga nak kita bantu dari segi sediakan kursus-kursus yang berjana tinggi kan. Skill punya courses. Dan akhir sekali, mereka juga nak menjadi sebahagian yang dapat menerima bantuan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah, saya yakin bila kita gambling semua apa jua hasrat mereka ni, melalui pendekatan yang kita nak buat, kita akan dapat tawarkan sesuatu yang segar kepada anak-anak muda dalam Dun Telaak Tawak ni. Jadi, kita akan tubuhkan Teluk Air Tawar One Stop Youth Center
untuk anak-anak muda berkumpul, mencetuskan idea, gunakan kepakaran, gunakan tenaga untuk angkat Teluk Tawak menjadi destinasi yang unik dan juga menjadi destinasi untuk semua orang dapat merasai dia punya limpahan nikmatnya, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan manifesto yang seterusnya, rekreasi. Baik, seperti mana yang saya terangkan tadi, dalam Dun Teluk Tawak ni, kita ada zon paya bakau. Dan kita nak angkat benda ni sebahagian daripada agenda besar kita. Kerana pada ketika ini adalah di antara orang kata agenda besar kerajaan untuk kita jadikan kawasan semula jadi di dalam kawasan kita sebagai kawasan ekoturism. Dan saya percaya dengan gabungan ataupun kerjasama yang erat di antara kerajaan pusat nanti insya-Allah dengan kerajaan perpaduan di peringkat negeri yang bakal terbina, maka usaha-usaha yang kita nak laksanakan ini pasti akan dapat dilaksanakan. Saya sendiri bersahabat baik dengan Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar, Yang Berhormat Nik Nazmi. Saya insya-Allah akan guna kesempatan ini untuk bisik pada dia, jadikan Teluk Tawak sebagai destinasi pelancongan semula jadi. Kita gazetkan kawasan Paya Bakau tu supaya menjadi tempat tumpuan pelancong-pelancong. Baik. InsyaAllah. Mana tahu satu hari nanti kita boleh buat jambatan di antara Penaga dan juga Teluk Tawak dan dikelilingi oleh Paya-Paya Bakau, insya-Allah. Okey, tak apalah kita guna model ni boleh terima lah. Okey. Alright. Ni kawasan Sungai Abdul. Nice. Kalau tengok, saya kata kalau orang-orang yang menghargai keindahan, kita ada kawasan yang cukup menarik untuk pelancong hadir dan orang kata menghargai habitat semula jadi di sini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita akan laksanakanlah, kita akan bentuk gerak kerja untuk jadikan Teluk Air Tawar sebagai kawasan turism untuk seberang Perai Utara ini, insya-Allah. Okey, orang turism suka kan, travel agent. Banyak idea yang boleh kita buat. Okey. Next. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Asas. Yes. Nampak tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada, dekat satu. Kat Caltex. BSN. InsyaAllah, ini juga janji saya. Saya nak pastikan kita bawa seberapa banyak kemudahan asas kepada penduduk di Teluk Tawak ni. Seperti bank, insyaAllah pejabat pos dan klinik kesihatan. Jika diizinkan Allah, apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dah sama, banyak yang kita boleh laksanakan. Kerana peruntukan kerajaan tu datang daripada kerajaan persekutuan. Kan? Kalau nak buat klinik kesihatan, datang daripada Kementerian Kesihatan. Kalau nak buat bank, pastinya datang daripada boleh berbincang terus dengan Menteri Kewangan sendiri untuk bawa. Dan Menteri Kewangan siapa dia tuan-tuan? PMX kita. InsyaAllah, kalau diizinkan, kita boleh cakap terus kepada PMX yang juga merupakan Menteri Kewangan supaya kita boleh bawa sekurang-kurangnya ATM machine dan juga CDM machine lah. Kerana ramai orang dalam Teluk Tawak ni memerlukan perkhidmatan tersebut. Betul? Betul tak? Okey. Next. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, pasti yang tak saya akan lupakan sebagai timbalan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, memang menjadi hasrat saya untuk bangunkan keusahawanan dalam Dun Teluk Tawak ni. Jadi apa yang kita akan laksanakan tuan-tuan dan puan-puan adalah kita akan menggalakkan lebih banyak lagi industri kecil dan sederhana, maupun kita nak naik tarafkan gerai dan juga pasar malam di dalam Dun Teluk Tawak ni. Dan kita akan buat usaha ini secara berkala, secara berterusan. Apabila kita ada perancangan yang lebih bersepadu, insya-Allah semua perkara ini kita dapat laksanakan dengan komitmen
dengan dokongan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah, saya juga nak memaklumkan dalam tawaran manifesto yang dikeluarkan oleh Gabungan Pakatan Harapan Perpaduan untuk Pulau Pinang, kita akan menawarkan skim mikrokredit harapan RM5,000 sehingga RM50,000 kepada usahawan kecil dan sederhana. Jadi ini adalah antara benda-benda yang patut dan harus kita ambil, kita sambut sebagai pengundi dan pastikan kerajaan yang akan terbentuk pada selepas 12 hari bulan Ogos nanti adalah kerajaan gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, insya-Allah. Okey, maka selesailah sudah 7 tawaran untuk Teluk Air Tawar. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pastikan kemenangan Pakatan Harapan dalam DUN Teluk Air Tawar. Kita akan mengembeling tenaga bersama-sama untuk jadikan segala janji manifesto ini satu realiti. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey, saya akhiri dengan sama-sama kita laungkan Malaysia Madani. Saya cakap Malaysia, tuan-tuan cakap Madani, saya cakap perpaduan, kita cakap menang. Boleh? Okey. Malaysia. Malaysia. Perpaduan. 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tawaran saya, manifesto untuk Teluk Air Tawar. Peluh. Saudara Musa diminta berdiri di atas pentas. Kita minta wakil daripada UMNO, Saudara Mahzan, dan Syarif, senang sekali kita nak merasmikan. Muhammad, Ismail boleh ke atas? Memang. Wakil. MIC. Mr. Francis. Okey ya, yang ni sengaja kita buat tinggi ya, mengikut ketinggian calon kita. Okey, kau. Bagi kat dia Allah, dia nak tarik. Ni tak ada gunting dengan Hussein, dia kena tarik. Oh, ya ke? DP dah, DP. Wakil dia pergi. Denny, come. Wakil dia. Henry. Saifullah mana? Saifullah tak? Mana? Saifullah? Okey, ready? Saifullah dah boleh ya? Okey. Okey So, dengan bismillahirrahmanirrahim. Mr. Francis sebelah sana. Sebab nanti bila dia buka tangan. Okey. Alright. 1, 2, 3. Begitulah rasminya 7 tawaran daripada Muhsin 4080. Perpaduan. Menang. Muhsin 4080. Okay, thank you. We make it happen Definitely. Definitely. Thank you. Okey, dimaklumkan ya, kita menyediakan Oh. kita berusia untuk tolong edarkan kepada tetamu-tetamu ya. Tolong edarkan satu. Okey. Okey. Untuk pada hari Ahad ini Mak. Jelajah Madani yang akan diadakan di DUN Teluk Air Tawar di Padang Tati ya. InsyaAllah penceramah dia YBC. Okey. Bersama kami Okey, Henry. Ya. Depan ni. dan Reza Anwar. Oh, ya. Angin. Okey. Ya. Okey. MIC. Okey. Okay, thank you. Okey. Alright. Alhamdulillah dengan majlis ini tadi tamatlah